Bismillah. Innallaha ghafurur rahim. Lana innallaha ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Allahumma syrah sudurana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami semua dengan keimanan. Wa anzil ala qulubina sakinatan, diturunkan ke dalam hati kami semua ya Allah ketenangan-ketenangan. Wahdina ila siratikal mustaqim, dipandukan kami semua ya Allah pada satu jalan yang lurus lagi Engkau redai. Wa ufil lana, lagi sekali ya Allah kami mohon padamu, ufil lana, maafkanlah kami, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya marrahimin. Allahumma shfi mardana, ya Allah apa saja yang kami tanggung sakit zahir dan batin, sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Warzuqna ilman nafi'an, rezeki pada kami semua suatu ilmu yang beri manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Warzuqna fahman, dan direzekikan kepada kami suatu kefahaman yang baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat semua? Selamat tengah hari. Dah makan? Bila? Kejap lagi. Okey. Baik. Makan seorang ke makan sama-sama? Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Hafizullah Abdul Aziz. Selamat berkenalan, bersilaturahim. Di sini bertugas secara khususnya di Masjid Al-Ihsan, Seksyen 24 selaku Timbalan Nazir. Dan secara khususnya saya jurulatih atau coach untuk Mutawif di program Mutawif Malaysia, pejabat di UKM Bangi. Latih orang nak jadi mutawif, untuk pelajar dan juga untuk orang yang bekerja. Hari ini kita bincang tajuk mahkota mukmin. Kita bincang tajuk mahkota mukmin. Kalau dalam seminar, dalam program, dia ada kertas kerja, ada workbook dia panggil kan, untuk hadirin nak catat ke apa semua. Tapi hari ini dengan waktu yang ada, kita ringkaskan, nak melihat apa yang patut kita faham, yang kita nak ambil, yang kita nak, orang kata apa, jadikan satu perkara yang utama menjalani sebuah kehidupan sebagai insan. Terlupa bukan tajuk mahkota mukmin, mahkota insan. Gitu-gitu, tukar-tukar. Mahkota insan. Salah sebutlah pula. Tapi mukmin tu akan disebut nanti insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Pertama, kita melihat title insan itu sendiri. Boleh Pertama kita lihat title insan itu, kemudian apa mahkota. Mahkota ni maklum kan, crown yang letak atas kepala, yang mana mahkota ini dia tidak akan dipakaikan melainkan orang itu istimewa. Setuju tak ni? Kalau disebut kemahkotaan, maksudnya kalau pertama kali dengan saya nak cakap awal-awal, saya memang suka tanya soalan. Jangan tanya saya tanya balik. Kalau dimaksudkan kemahkotaan, maksudnya ke tak boleh nak gambar bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni. Baik, tukar-tukar. Kalau disebut kemangkatan, matilah kan. Mangkat kan. Kemangkatan seseorang itu, maksudnya mesti orang itu dengan istilah kemangkatan dia adalah orang yang istimewa kan. Kalau kemahkotaan, diletakkan pada seseorang itu suatu kemuliaan, diangkat kedudukan dia, ada nilai-nilai integritinya, maka dimasyhurkan dia, diisytiharkan bahawa orang ini begini dan begini kan.
Baik, kerana itu kita semua sekali, saya nak ulang, bila insan ini dia adalah istimewa dan layak untuk diletakkan atau diisytiharkan tadi, dimahkotakan. Seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah bagi tahu kepada kita semua bahawa kita ini adalah satu makhluk yang Allah jadikan dengan penuh indah, dengan sebaik-baik kejadian. Dengan sempurnanya sifat sebagai insan. Tapi kalau perhati lebih jauh peranan insan dan kehidupan insan itu sendiri, Allah banyak meletakkan keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita perhati dengan sebaik mungkin, kita pun berasa malu dengan keadaan kita. Banyak. Tapi nak bagi tahu dari sudut yang istimewanya, Allah bagi tahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun kena berhati-hati dengan pengisytiharan ini, dengan pemakluman ini, kemahkotaan ini, kerana Allah bagi tahu balik, summa radadnahu asfala safilin, kemudian akan dihumban mereka-mereka ini ke tempat yang paling dahsyat, paling teruk. Paling teruk. Yang dinamakan insan. Ya, semua makhluk langit dan bumi tahu insan adalah sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan. Namun kalau tidak menepati apa yang sesuai, apa yang sebaiknya sebagai insan itu sendiri, Allah kata, aku humbang kamu tempat yang paling dahsyat, paling teruk. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali di antara mereka itu mukmin dan beramal soleh. Okey, baik. Dalam surah mana ni? Dalam surah At-Tin. Lihat ni dalam surah At-Tin. Ini asas dulu. Yang kita nak bincang tentang mahkota insan ini, kedudukan dia dalam pemasyhuran Allah, seluruh langit dan bumi, sekian makhluk mengetahui insan adalah satu daripada kejadian Allah Ta'ala yang indah, yang sempurna membanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik, ringkas kemudian Allah Ta'ala pula menjelaskan kepada kita, ni kalau kata ada Quran ataupun pada telefon tu ada Quran Android kan, pun boleh. Cuma minta tolong jangan buka mobile data je. Saat lagi buka mobile data, telefon pun buka, masuk WhatsApp, layan mana dulu? Layan WhatsApp dululah tu. Nanti Quran tak ke mana-mana, tak ditengoknya nanti. Baik. Kita tengok pengisytiharan yang kedua. Secara umumnya, ni secara umum. Ke atas umat manusia ini, bila mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-70. Boleh tengok yang ni sebagai rujukan, dan lain kali kita boleh tengok. Yang kita nak bincang tentang mahkota insan ini yang perkara perlu maklum kepada semua sekali. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah yang ke-17, surah Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam, dan dimuliakan ke atas Bani Adam. Kemuliaan Allah sebut terus, sesungguhnya telah dimuliakan ke atas kamu wahai Bani Adam. Apa kemuliaan? Secara umum, sekiranya dia itu atas platform manusia, namun dia tidak memegang title, sebagai agamanya adalah Islam, tapi di atas title manusia dulu. Kalau dia rajin, dia bagus, apa semua, mulia tak dia sebagai manusia? Dari sudut kedudukan Elon Musk, dari sudut kedudukan manusia, mulia tak dia? Hebat tak dia? Sebab ada Tesla ke apa? Orang terkaya di dunia kan sekarang kan. Betul tak ni? Bill Gates sama juga kan. Lagi yang hadir dimaklum lah siapa-siapa. Jadi kalau dia sebagai platform manusia, dengan usaha yang dibuat, dia ada kemuliaan dia sendiri. Setuju? Kenapa? Baik, Allah bagi tahu
wa hamalnahum fil barri wal bahr, yang mana kamu ni atas mulianya kamu dapat mengendalikan apa sahaja yang di laut dan di bumi, di langit, di darat, semua. Kita boleh mengendalikan kenderaan, kita boleh mengendalikan alat, kita boleh buat apa pun dari sudut manusia dengan peralatan untuk memudahkan urusan dia. Dia boleh mencipta apa semua. Mulia tak dia? Mulia. Kemudian warazaqnahum minat tayyibat, kemudian manusia ni, insan, diberikan kepada kita rezeki yang baik-baik. Setuju? Semua baik. Pakaian, minuman, tempat tinggal, baiklah. Mengikut kategori itu kita bincang lain, tapi dari sudut asas secara umum baik. Setuju tak? Semua baik. Kemudian wafaddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, dan dia tadi ayat tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pula bagi tahu wafaddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, yang mana kita semua ni Bani Adam, insan ini lebih kelebihan ke atas kita, ya Allah, banyak berbanding kelebihan-kelebihan di atas yang ada pada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain ada kelebihan dia juga. Singa ada kelebihan dia. Betul tak ni? Monyet ada kelebihan dia. Zirafah ada kelebihan dia. Apa lagi? Jin ada kelebihan dia. Memang ada kelebihan masing-masing setiap ciptaan Allah. Namun berbanding dengan manusia, ya Allah, lebih berganda-ganda. Ada ni pernah tengok kera pakai baju? Kera yang pakai baju? Tak pernah tengok? Pakai skirt ke, pakai pampers ke? Pernah tengok? Baik, nak tanya, siapa yang pakai? Dia dipakaikan ke dia pakai sendiri? Dia dipakaikan. Boleh tak dia kayuh basikal? Boleh. Memang dia pandai ke kayuh basikal? Dia dipandaikan. Cuba awak basikal itu pergi letak dekat dalam hutan, suruh beruang naik. Mana yang mahu dulu? Nak bagi tahu apa? Bahawa mereka ni dilatih sampai pandai. Setuju tak? Tapi kalau dari sudut dia sendiri, dia tak ada apa-apa kelebihan. Tapi siapa yang ada kelebihan itu sampai memandaikan kepada binatang-binatang boleh jadi letak dalam sarkah apa semua kan? Manusia kan? Manusia. Sampai hebat manusia ini, Allah rezeki untuk mengurus takbir bumi. Setuju? Lebih kita ni, ya Allah, lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Hatta dekat antara kita dengan syaitan, kita dengan iblis, kita dengan jin, kita dengan apa sekalipun, kita yang lebih. Cuma kita yang salah faham, takut pada makhluk yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bab lain. Nak bagi tahu apa? Ada keistimewaan tak? Ada kemuliaan ke tak? Okey tak ni? Okey tak? Kau saya nampak serius sangat ni. Okey tak ni? Okey tak ni? Okey. Tak nak tanya rasa mulia ke tak ni? Ke biasa? Biasa-biasa, tak ada apa lagi lah. Tak rasa mulia lagi kah? Okey dah tak? Okey, baiklah. Kita tengok macam mana bahawa kemuliaan ini Allah Ta'ala angkat pula kedudukan dia. Baik, saya ulang. Bila secara umum atas nama Bani Adam, anak cucu Adam, atas nama insan, walaupun dia tu bukan Islam, tapi oleh kerana sesama manusia ada kemuliaan dia. Boleh ni? Baik. Bila mana seseorang itu pula dia membawa kepada dirinya untuk lebih mulia. Tadi berbanding dengan apa-apa semua dah banyak kelebihan. Sekarang kita nak angkat lagi kemuliaan ke atas insan itu sendiri. Maka kita nak ambil 5 kemahkotaan. Kita nak bawa 5 mahkota. Kita nak julang mahkota ini. Bila mana seseorang itu. Baik, pertama mahkota yang dibawa oleh insan capai satu kemuliaannya, mahkota Muslim. Pertama tulis Muslim. Yang kedua dia panggil mukmin. Okey. Yang ketiga mukmin muttaqin. Muslim, mukmin, muttaqin. Yang keempat mukhlis. Yang kelima muhsin.
Suara saya memang dengar dengan baik. Memang dengar. Saya dengar macam saya kat sini je cakap. Memang dengar dengan baik Okey, alhamdulillah. Berapa tadi? 5. Pertama Muslim. Yang kedua mukmin. Yang ketiga muttaqin. Yang keempat mukhlis. Yang kelima muhsinin. Okey, muhsinin. Ni 5 ni. 5 ni dulu. Setiap orang, saya dan semua sekali, setelah dia menerima pada syahadah, menerima pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 5 perkara ini terus ada dalam dirinya. Baik, kalau dia tak ada yang pertama tadi, syahadah itu, maka 5 perkara ini dia tidak bawa kepada kesempurnaan. Dia hanya keistimewaan dia dari sudut pandangan manusia semata-mata. Baik, pandangan manusia semata-mata. Baik, sekarang yang kita perlu faham bahawa 5 perkara ini adalah perkara yang mana Allah Ta'ala memang khususkan kepada insan itu sendiri. Baik, macam mana kita mendapat title 5 ini? Pertama, jom kita lihat dalam surah Ali Imran. Dia memang kena macam ni lah. Kembara Quran kita memang macam ni. Tengok dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Ayat ke-18. Yang mana hadirin, semua sekali insan itu bila mana dia melalui proses ini. Bila mana dia melalui proses auzubillahi minasyaitanirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Proses ini bumi Allah bagi kepada insan untuk mengurus, mengawal dan segala-galanya. Namun bila sampai kepada insan itu yang bersaksi, syahidallahu atas penyaksian dirinya, Allah, annahu pada Allah itu la ilaha illahu, tiada ada yang lain melainkan Allah. Maka bumi ini akan diurus takbir dengan baik sepatutnya. Boleh tak ni? Tapi asasnya berada di situ. Mula-mula pada syahadah alla ilaha illallah. Kemudian sambung. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Semula. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kat situ. Tengok bersaksi seseorang insan itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian padanya mempercayai malaikat. Kemudian wa ulul ilmi, orang-orang yang direzekikan padanya ilmu. Ya, orang itu, insan itu adanya ilmu yang beri manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat dia. Ada ilmu. Lihat ni. Jadi, dia pula mempunyai pendirian yang tetap. Dapat ilmu, mempunyai pendirian yang tegas dan tetap. Dan la ilaha illahu, diulang lagi sekali, tiada ada Tuhan yang disembah melainkan dia, Allahu Azizul Hakim, yang maha hebat, perkasa, gagah dan lagi maha bijaksana. Okey, insan memegang kepada 5 ini bermula dengan Muslim. Bila bersaksi dia tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka Allah pun isytihar, innad dina indallahil Islam. Masuk ayat yang ke-19. Maka tiada ada agama yang Allah redha, yang Allah terima, dengan banyak mereka mendakwa itu adalah agama, melainkan Islam sahaja yang Allah terima di sisi Allah. Dia ni? Baik. Maka yang lain sebagai pahamannya lah, sebagai anutan, sebagai ikutan yang tidak tetap lah. Sebab mereka yang bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, mereka adalah orang yang berilmu, tetap dan kejak pendirian dia. Ayat 18 tadi. Maka dia pun menerimalah Islam sebagai agama. Allah isytihar terus, tak ada agama lain. Yang ada di sisi Allah hanya Islam. Hak lain ikutan, yang lain hanya sebagai kepercayaan yang tidak berasas. Betul tak ni? Okey, baik.
Dan seterusnya lah. Ayat-ayat yang hadirin boleh tengok ada percanggahan apa-apa semua sekali. Tapi nak bagi tahu bahawa mereka ini di kalangan kufar, di kalangan mereka yang tidak beriman, sebenarnya mereka hasad, mereka dengki dengan apa yang ada pada Islam. Siapa yang paling utama hasad dan dengki ini? Adalah kelompok Yahudi dan Nasara. Mereka tidak pernah redha dengan agama Islam. Mereka dengki yang teramat-amat. Sampai Allah isytihar mereka takkan redha ke atas kamu selagi tidak ikut jejak langkah mereka. Baik, ini yang berlaku sekarang. Platform yang berlaku hari ini dalam dunia hari ini, walaupun nampak atas batang tubuh seseorang, hakikatnya dia atas urusan agama. Dia atas urusan agama. Yang nak dikhianati sekarang, kepercayaan, pegangan yang kuat itu dari sudut akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dia nak rosakkan melalui apa? Melalui sukan, melalui apa? Melalui hiburan, media, lagi melalui fashion, dan makanan. Dan hadirin maklum, ini asas-asas untuk dirosakkan. Dari sudut mana? Merosakkan kepercayaan itu, pegangan itu sendiri. Boleh? Okey, baik. Kemudian insan, maka dia telah melihat bahawa Allah la ilaha illahu. Maka dia pun pegang. Bila dah pegang itu, maka lihat. Baik. Kita lihat seterusnya pula dalam surah Az-Zumar pula. Baik. Surah yang ke-39. Okay, surah yang ke-39. Ayat yang ke-22. Jom kita tengok kat sini pula. Jumpa? Baik, Islam ini pula, bila mereka itu bersaksi, nak mula dengan ayat Az-Zumar dulu pun boleh, atau nak lihat kepada surah Ali Imran pun boleh. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-22. Baik, apa yang Allah Ta'ala bagi tahu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jumpa tak? Jumpa. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman syarahallahu sadarahu lil Islam. Dan mereka-mereka itu yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yang dilapangkan dadanya. Baik, ceritanya sekarang, Islam ini, dia tidak bergerak atas platform dipaksa. Yang agak kecil hati, yang galak lah, kita galak lah bila sesama kita ni pula, yang telah ada padanya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dalam urusan agama, ada pula yang berdalilkan la ikraha fiddin. Jangan guna itu untuk kita yang telah ada syahadah. Yang itu digunakan kepada yang belum menerima syahadah. Berikut contoh, ada seorang hamba Allah Ta'ala mari mengadu pada saya, kata nak memeluk Islam. Saya kata, kenapa nak peluk Islam? Oh, saya memang suka dengan agama Islam lah, saya nak peluk lah, saya nak terima Islam. Ya ke? Kenapa? Saya tanya balik. Dia pusing-pusing last sekali, dia kata sebenarnya dia nak kahwin. Baik. Nak kahwin dengan seorang wanita Muslim, Islam, yang dia berkenan, cantik dah apa semua, dia cakap, okey tak apa. Tapi kamu nak kahwin lah ni? Nak kahwin. Saya pun kata kat dia, saya cadangkan kamu tangguhkan dulu kahwin, pergi belajar dulu tentang urusan agama. Oh, sudah tak bagi ke masuk Islam? Bukan tak bagi, tapi saya minta kamu fahamkan dulu dengan agama. Sebab bila kamu dah masuk agama Islam, kamu kena patuh keseluruhan. Jangan main-main. Tak bolehlah nak buat, tak nak buat ke tak boleh, kena patuh keseluruhan. Sebab apa? Kamu masuk Islam nanti kerana cinta. Bila cinta bersangatan kepada perempuan itu, satu masa kamu kahwin juga. Bila setahun kemudian bergaduh. Contohlah bergaduh besar. Bila dah bergaduh besar, dia akan lepaskan siapa? Dia akan lepaskan agama. Boleh tak ni? Dia akan lepaskan agama. Kenapa? Kerana cinta dia kepada agama tiada. Dia hanya cinta kepada perempuan. Itu yang saya nasihatkan. Kata bila dah bersedia, jumpa saya kat madrasah. Lepas tu tak jumpa-jumpa lah. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawa dia adalah bila mana dirapangkan dada. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurim min rabbih. Ini Allah bagi tahu bahawa min rabbih. Bahawa apa? Bahawa orang-orang yang mendapat
kelapangan dadanya untuk menerima Islam, dia adalah cahaya pertolongan daripada Allah. Itu kita kena maklum bahawa sekarang ini bila ditanya kepada semua sekali, agak-agak kita ni berserah kepada Allah Ta'ala atas platform Muslim, itu adalah berserah diri yang dilapangkan dada. Kalau ditanya secara khusus, kita ada tak tarikh khas yang kita memang berserah diri menerima sebuah agama yang namakan Islam? Ada tak? Tapi kita terima hari ini kerana apa yang telah dilalui oleh nenek moyang kita kan, secara teratur apa semua sekali kan, maka kita pun menerima hari ini. Namun dari sudut penghayatan gitu. Kadang-kadang kan bila jumpa dengan sahabat-sahabat mereka yang dipanggilkan mu'alaf atau saudara baru kan, kita rasa, ya Allah, seronoknya kau. Kenapa? Kau pada satu masa tertentu akan meraihkan, pada tarikh ini kamu telah menyatakan pengisytiharan dirimu kepada sebuah agama ya Allah redha. Ya Allah kata, innad dina indallahil Islam. Sedang kita bergaduh kalau hari anniversary kita lupa. Kadang kita boleh bergaduh kerana hari birthday kita terlupa dah dapat hadiah. Betul tak ni? Kalau ikut sebesar-besar sebuah nikmat adalah mengingatkan bahawa kita adalah adanya satu agama ya Allah redha. Kita tak tengok tarikh lahir kita, tak ngapa lagi, asalkan kita beringat pada diri kita ada satu agama ya Allah redha. Tapi berapa ramai yang bergaduh dengan sebab anniversary tidak diraikan? Betul tak ni? Berapa ramai yang kecil hati kerana birthday tak disambut dengan baik? Setuju tak ni? Jangan marah kat saya. Saya hanya nak bagi tahu, nak lontarkan keadaan-keadaan supaya kita faham mana dalam sudut besarnya kita soal mendapat faham dalam suatu urusan agama. Sebab itu Allah kata, siapa-siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia adalah suatu daripada cahaya pertolongan daripada Allah Rabbul Alamin. Dan yang mana kita akan lihat bagaimana mereka yang ditutupkan hati mereka daripada mengingati Allah Ta'ala, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu adalah kesesatan nyata. So kita yang ada dalam platform Muslim ni, baik, bukan menafikan pada syahadah yang kita dah ada, alhamdulillah. Soal sekarang bagaimana kita nak bangunkan potensi sebagai manusia yang di negara pada dunia Muslim itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Baik, apa itu Muslim? Muslim itu adalah diri seseorang yang menerima Islam sebagai agama. Muslim itu apa? Dia adalah orang yang berserah diri padanya kepada Allah Azza wa Jalla. Berserah diri, tunduk dan patuh. Terbincang Muslim. Baik, sekarang hadirin memegang title atau mahkota Muslim. Baik, jom kita tengok bagaimana rupa serah diri yang sebenar. Kan ni? Jom kita tengok dalam surah An-Naml. Pukul berapa berhenti sebenar? 1.45 kan? Tak habis 5 mahkota ni, tahu dah. Memang tak habis bincang pun. Boleh tak ni? Tak apalah, kita tengok sekadar yang sempat kita bincangkan. Baik, sekarang semua sekali, baik, nak gambarkan keadaan bagaimana rupa serah diri yang perlu kita faham sebenarnya. Surah An-Naml. Boleh Baik, cerita dia panjang. Boleh tengok kalau ikutkan ni sebagai nasihat, jangan ikut perangai ifrit. Perangai ifrit dalam surah An-Naml ayat ke-39, surah ke-27 ayat ke-39. Ni jangan ikut perangai iblis, perangai ifrit. Ni peringatan Ingat tak kisah yang Nabi Sulaiman suruh pindahkan istana Puteri Balqis tu? Ingat kan? Kita ingat kan? Ifrit kata apa? Ifrit kata, setelah diperintahkan, Ifrit kata, qala ifrit minal jinni, dari kalangan jin kata, ana ati kabihi qabla an taquma min maqabik. Aku angkatkan istana Balqis itu sebelum sempat engkau bangun. Maksudnya sebelum Nabi Sulaiman bangun ni, istana dah ada depan mata. Sekarang ni dah buat ke belum? Belum buat lagi, dia kata apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kamu akan dapati pada diriku gagah perkasa dan boleh dipercayai. Ni sembang kari nama dia. Tak buat pun lagi. Sembang je lebih. Tak buat pun lagi. Aku angkat istana tu sebelum sempat kau bangun. Dia tak buat lagi, tapi dah cakap dah. Engkau akan dapati padaku kuat dan boleh dipercayai. Buatlah dulu.
Yang buat macam ni yang dia buat yang duk sembang saja, oh, bagus lah apa semua. Tunjuk yang buktikan. Sebab tu agama Islam agama pembuktian. Agama yang mesti ada nas, agama mesti ada hujah yang tepat, agama mesti ditunjukkan akhlaknya, buktikan apa sahaja yang membawa title sebagai Muslim itu sendiri. Apa yang berlaku kepada wazir, menteri Nabi Sulaiman itu sendiri kata apa? Dia kata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, dan aku akan angkat istana Balqis itu sekelip mata. Sekarang semua sekali berkelip sekarang. Oh, tengok saya dah ada depan mata. Tak, sekarang ni dah berapa kali berkelip? Dah banyak kali berkelip tak ni? Dah banyak kali berkelip, betul tak ni? Sekarang berkelip, tengok saya ada depan mata. Takjub tak ni? Kau tak? Tadi rasa dah ada. Sekarang istana depan mata. Daripada mana istana Puteri Balqis? Daripada Yaman kan? Nak hantar ke mana? Hantar ke Palestin. Kalau ni bangunan ni, sebiji bangunan ni, tak kurang, tak cacat walaupun satu, dia angkat sebiji ni ke sejibik. Depan mata. Baru cakap dah ada depan mata. Itu bukti bahawa bila pelaksanaan sebuah agama dalam platform agama, buktikan dapat buat. Maka Asif Barqaya adalah wazir, menteri kanan Nabi Sulaiman. Buktikan memang dapat buat. Dia dapat ilmu daripada Taurat dan Zabur. Injil tak ada lagi sebab bukan zaman Nabi Isa. Mereka dapat. Mufassir, Mu'tabar semua sepakat yang nama itu adalah Asif Al-Barqaya. Apa Nabi Sulaiman sebut kalau cerita kat sini? Bila nampak istana depan mata, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini adalah ujian ke atas diriku, sama ada aku ini menjadi orang yang syukur ataupun kufur. Baik, nak tanya ni semua, pernah dipuji tak? Dipuji? Kau tak pernah dipuji? Tak tahulah dapat pujian macam mana. Saya tak pernah merasa lagi. Dipuji, baguslah hari ni semua dapat hadir dalam kuliah pagi tengah hari ni, Masya Allah, antum semua hebat. Berasa macam mana? Alah, rasa tu ustaz saja kan. Tak nak rasa macam mana kalau dipuji? Pernah dapat pujian? Sebut apa? Oh, Alhamdulillah, bagus. Tengok pujian sampai tahap kata haza min fadli rabbi. Semua ini kelebihan Allah Ta'ala ke atas diriku. Ya Allah, kembali kepada siapa setiap kelebihan itu? Kepada Allah. Ini Muslim. Islam yang insan yang Muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, menandakan padanya syukur bukannya kufur. Maka setiap kali dapat pujian yang dahsyat, yang hebat, pangkat yang dinaikkan pangkat atau apa-apa, sebut apa? Haza min fadli rabbi. Hajum sebut haza min fadli rabbi. Boleh tak ni? Okey, baik. Sekarang, baik, dahlah istana tu ditacap, diindahkan. Ya Allah. Baik, Balqis ni puteri kan? Puteri sebuah kerajaan. Betul tak ni? Kan dia bawa hadiah yang banyak. Baik, nak tanya, bila raja bertemu raja, bawa hadiah apa? Basikal. Raja bertemu raja, bawa hadiah apa? Emas, intan, permata. Kan, kalau kereta Mercedes murah. Mercedes murah. Ada lah mahal lagi tak? Porsche boleh, Lambo boleh, Ferrari boleh, McLaren boleh. Apa lagi? Boleh lagi tak? Rolls Royce lagi. Oh, dahsyat-dahsyat semua kan? Raja sama raja, takkan bawa yang lelaki-lelaki. Betul tak ni? Nabi Sulaiman kata apa? Tak apa, pasal hadiah tu tak apa. Allah bagi pada aku lebih dahsyat daripada apa yang kamu bawa. Oh, dahsyat tak? Dahsyat. Cerita memang best. Tapi apa yang berlaku pada Puteri Balqis? Puteri Balqis melihat keadaan ini. Dia boleh Islam lagi Ni nak lihat, nak gambarkan bagaimana rupa berserah diri. Bila dia melihat apa yang telah didatangkan kepadanya, istananya ditacap, diindahkan, dicantikkan sampai dia lihat dan dah masuk. Macam istana aku ni. Macam istana aku. Macam mana ni? Banyak cerita kan? Kat mana? Dalam surah An-Naml ayat ke-44.
Dia cerita daripada 39 turun ke bawah. Saya ringkaskan pada sampai ayat ke-44 itu, bahagian bawah sekali dia melihat segala apa yang telah didatangkan, dipersembahkan, bahawa mereka saat mendapat surat pertama innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tu, dapat je dia kata apa? Ayat akhir. Dan berkatalah Balqis, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya diriku ini amat menzalimi diriku sendiri. Kemudian dia sebut apa? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama dengan Sulaiman kepada Allah, Tuhan, lillahi rabbil alamin, kepada Allah, lillahi rabbil alamin, kepada Allah sepenuhnya. Baik, maka disebut apa? Wa aslamtu, dan aku Islam, aku menerima agama yang penuh ketenangan, ketenteraman, yang penuh dengan keselamatan. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dia bukannya terima Nabi Sulaiman, dia menerima Allah, agama yang ada hanya di sisi Allah dan dia lafazkan wa aslamtu Sulaiman, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diriku kepada Allah bersama dengan Nabi Sulaiman, lillah, kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekian alam. Nampak tak serah diri? Surrender terus. Bukan hanya kerana kekuasaan Nabi Sulaiman tu dengan apa yang Allah rezekikan. Tidak. Dia melihat itu kebesaran. Haza min fadli Rabbi. Ini apa yang Allah limpahkan dengan kelebihan-kelebihan ke atas manusia, yang Allah lebihkan setiap daripada kita dengan kelebihan yang cukup banyak berbanding dengan makhluk yang lain. Boleh? Istimewanya kita dimuliakan, maka kemuliaan kita diangkat bila mana berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin, lillah, diserah diri. Maka kita berserah diri tahap hari ini pada level yang mana? Baik, siapa ada catatan tu buat macam ni buat graf satu, graf bawah satu. Pernah main graf tak ni? Sama-sama sekolah kan, graf satu tegak naik sampai 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ni, graf 1 sampai 5. Baik. Kemudian dia ada pattern dia, tapi tak apalah, sambung lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Cuma level 5 tu tebalkan sedikit dia punya petak graf dia tu, agak tebal sedikit. Nampak ada jarak sedikit antara 5 dengan 6. Baik, boleh tak ni? 1, 2, 3, 4, lepas tu 5. 6, 7, 8, 9, 10. Boleh tak ni? Okey, baik. Andaikan. 1 sampai 4 tu zaman kegelapan. 1 sampai 4 itu zaman jahil, zaman nakal. 1 sampai 4. 5 dapat cahaya, tapi masih bercampur. Kadang baik, kadang nakal juga sesekali. 5. Boleh. 6 bertambah baik. 7 tambah baik. 8 makin baik. 9 baik lagi 10 terbaik kan? Cemerlang lah tu. Baik, sekarang semua sekali termasuk saya, agak-agaknya nak letak aras kita kat mana sekarang? 1 sampai 10 nak letak level berapa? Boleh kot? 1 sampai 10. Jangan letak 1, tahu tu zaman gelap tu. Tu zaman huru hara tu, jangan. Okey. Boleh tak ni? 5. Tak dah, kita ni semua kan bagus semua ni. Alhamdulillah, dah amal soleh tak sekarang ni? Kau tak berani nak letak aras ni? Letak. Cuma 5 tu rasanya dah lepas kot. 5. Ke 5.1? 5.5 kot. Letak 6 boleh? 6. Boleh tak ni? Baik. Dia begini Tadi kita pegang title Muslim dulu kan? Dah ada tak mahkota Muslim bila dah berserah diri? Boleh tak ni? Bila berserah diri, pada kita ada kalimah la ilaha illallah. Setuju?
Baik, kita dah ada title Mahkota Muslim. Bila Mahkota Muslim dah ada, buktikan bahawa kamu itu berserah diri kepada Allah, kena pegang Mahkota Mukmin. Mukmin. Islam, kalau mereka yang berserah diri kepada Allah, seperti Balqis, seperti saudara baru yang kita panggilkan padanya mu'alaf, sedang mereka dilembutkan hati menerima Islam, segala kekotoran yang dibawa zaman jahiliah, Allah maafkan keseluruhan. Mukmin dia itu berada level mana? Dia kembali kepada fitrah. Balik kepada fitrah ini. Dia kosong. Kosong maksudnya nilai dirinya masa itu bakal dicetak. Bawa ni bakal dicetak, bakal diwarnakan dengan apa? Lihat ni. Baik, sekarang ni satu hari. Nak habis dah. Hakas setakat ni je lah. Ni nak cerita satu hari hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Seorang tu tanya saya kat kedai makan. Ustaz, level ustaz sekarang ni level mana? Kita tengah duk makan ni tak makan lagi. Saya kata level macam mana? Yalah kalau ikut kedudukan ustaz dah. Dan orang duk panggil ustaz ni berada level mana? Ya Allah, soalan memang cepu cemas sungguh. Dia pun kata gini Ustaz, saya tengok. Kita tengok semua tengok semua sekali. Tapi saya nak minta respon semua, boleh tak ni? Tak respon semua. Sekarang dipanggil. Tak apalah, saya tahulah tisu. Memanglah saya tahu. Tapi tolonglah jawab kejap. Nak respon sahajalah Ustaz. Soalan macam tu pun tanya. Ya memang. Tapi nak tanya, ni dipanggil. Ya Allah, betul tak ni? Bukan nak klik-klik saja nak. Tak, memang nak tanya, ni dipanggil tisu. Sungguh ni. Panggil tisu. Setuju tak ni? Baik, sekarang tengok ini dipanggil tisu. Contoh dipanggil apa? Dipanggil nak kabur. Pak, dipanggil apa tadi? Yang pegang tadi tisu. Sekarang ada kat bawah dipanggil. Terima kasih. Dipanggil? Betul tak ni? Tak, saya tanya sungguh. Ini dipanggil? Bila jatuh ke bawah dipanggil? Padahal baru benda yang sama baru jatuh ke bawah. Tak guna pun lagi. Betul tak ni? Tak guna apa-apa. Hanya jatuh kedudukannya di bawah. Mungkin terjatuh. Setuju tak ni? Tapi title berubah tak? Dipanggil apa? Masuk je orang, baru masuk kan? Apa sampah kat bawah tu? Betul tak ni? Dia nak sebut tisu ke tak? Dia tak sebut tisu. Setuju tak? Tak tanya sungguh ni. Hanya dengan suatu kedudukan sahaja beralih. Maka bayangkan manusia yang Allah muliakan dengan setinggi-tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kumuliakan kamu dengan satu kedudukan. Walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan dengan kelebihan-kelebihan. Tapi oleh kerana dia tidak memegang kepada title Muslim itu dengan sebaik mungkin, tidak berserah diri kepada Allah dengan sebaik mungkin, titlenya akan jatuh. Ni tengah duk makan. Ustaz, apa ni? Tisu. Betul tisu. Dia pun jatuhkan. Ni panggil sampah. Tu kata sampah. Baik, soalan. Bila dinamakan sampah, kedudukannya di mana? Tong sampah. Setuju. Akhir pada tong sampah di mana? Dibuang. Dibuang ke mana? Tempat pembuangan sampah yang lebih besar kan? Akhir pada sampah itu dibakar. Tak lagi makan seluruh tu senyap sekejap. Terus senyap. Nak makan macam mana? Akhir kepada sampah itu dibakar. Kenapa? Kerana kedudukannya semakin jatuh. Walaupun asal fitrahnya ini adalah sebuah tisu yang suci bersih, oleh kerana kedudukannya itu kat bawah saja. Datang tukang sapu, ada nak kutip nak ambil semula, dia tak akan simpan, dia akan turun masukkan dalam tong sampah. Maka kita dengan membawa title sebuah agama, tiba dia persenda pada agama yang sendiri. Saya banyak kali dah sebut perkara ni. Kat sini nak sebut lagi. Hadirin pasti dengar yang sebut yang solat 2 rakaat tu dah kaya.
Kalau dia persendalkan dengan agama mutlak jazam pada hati seperti kalimah la ilaha illallah, dia mengata tiada Tuhan disembah malaikat Allah, tapi dia persendalkan agamanya dengan perkataan yang sama daripada aras 4 turun kepada kosong. Kalau kosong, agama dah tak ada, dia dah murtad. Wal iyazubillah. Kalau kekal dalam keadaan itu, di mana akhirnya sebuah sampah? Wal iyazubillah. Bukan marah, nak bagi tahu title sebuah Muslim ini amat besar. Kamu dimuliakan Allah Ta'ala dengan kedudukan yang cukup indah, maka membawa title berserah diri, mahkota Muslim itu dah ada di atas kepala, maka bawalah mahkota itu dengan nilai mukmin. Maka mukmin inilah yang akan bawa pecahan yang lebih besar, yang pergi kepada muttaqin, pergi kepada mukhlis, pergi kepada muhsini. Jumpa lain kali kita bincang. Gitulah kan? Ada apa-apa soalan? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak bagi tahu cerita banyak. Cerita ya Allah memang banyak. Tapi saya suka dengan cerita Puteri Balqis itu sebab nak menggambarkan bagaimana seorang yang bukan Islam menyerah diri kepada agama, kepada Islam. Maka hari ini yang kita tanya hadirin semua dah ada title ini. Islam ini dah ada sebab daripada asal keturunan kita semua sekali kan. Tapi kenapa tak diperkasakan? Sebab itulah kita kalau ditanya tentang berserah diri, tak macam mana kita berserah diri bila didatangkan dalam sebuah ujian itu untuk menguji keimanan, ikhlas ke tidak, takwa ada tahap mana. Tu saya tanya tadi 1 sampai 5 sampai naik 5 pertengahan, bercampur lagi nak ke 6 ke atas. Bila letak aras dah, berapa aras semua? 6.1 ke 5.5. Nanti kita belajar sikit lagi. Jumpa lain kali kita nak angkat aras ke arah lebih baik. Kalau 10 ya Allah, duduk para nabi dan rasul lah. Duduk bersama para nabi dan rasul di syurga Firdaus nuzula khalidina fiha abadah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ni? Baik, boleh sesuatu hari ni? Maka tolong jadi sampah, menyampah nanti. Barakallahu fikum jami'ah. Allah rezekikan kepada kita suatu keberkatan dengan sebuah kehidupan. Wa anzil ala qulubina sakinatan. Allah rezeki pada kita dalam hati ini sebuah ketenangan. Wa ufil lana, Allah maafkanlah kami semua, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardana, ya Allah sembuhkanlah kami kesembuhan yang sebaik-baiknya, la yughadiru saqaman wala alama illa syafah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.